A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan tatakuasa hulu balang penggerak masjid, seterusnya barisan tetamu kehormat yang tak sempat saya nak sebutkan sebab senarai tak ada. Kau main sabut dengan tu salah dah, kau cik hati langsung tak panggil lagi dah. Jadi biarlah saya sebut tetamu kehormat kan. Kat belakang tu kio lah kan. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita pada malam ini bersama-sama berada dalam program motivasi santai. Rehat-rehat, santai-santai dan suasana yang sangat luar biasa. Jarang orang berceramah kat tempat ambil wuduk ni, tapi kita baik kelainan. Jadi itu satu pembaharuan lah tu. Sebab sebenarnya bukan kali pertama. Hari tu saya dekat air hitam itu pun macam tu lah. Kita baik kat luar, suasana lain sikit. Dan luar pekarangan. Sebab dalam pun takut tak muat, dia baik kat luar. Jadi diam tak diam kita tiba-tiba berada dalam keadaan normal baru. Normal baharu atau norma baru? Norma baharu di Johor Bahru macam itulah kan. Norma baru, normal baru. Adakah norma lebih kurangnya? Tetapi satu perkara yang memberitahu kita sampai masa walaupun kita tak suka, akhirnya itu yang kita lakukan. Walaupun kita rasa susah, tapi akhirnya kita hadap juga. Susah macam mana pun. Tak ada siapa menyangka. Dengar ke tidak aku cakap ni kan? Sudah tengok dekat bahagian komen. Kalau ada soalan, rupanya tak ada soalan pun. Yang di komen ni langsir lawa. Yang di komen ni sofa cantik tu macam apa? Itu perangai biasa. Jadi hari ni lagi pula ni anak-anak, motivasi untuk anak-anak. Tak lama lagi, dalam kata lama lagi ada yang nak ambil PSO. Kan tak lama lagi dah hujung tahun, tapi hujung tahun tak tahu, budak-budak ni pun dah tak tahu dah timing dia. Sebab SPM pun tiba-tiba ambil tahun depan. Jadi banyak perubahan-perubahan yang berlaku. Kenduri kenara pun dah kena limit. Bila kita buat ceramah pun tak boleh lebih daripada berapa orang dan tidak ada jamuan. Itu penting tu. Dilarang bagi jamuan. Bungkus bawa balik tak apa, melainkan penceramah. Dah siapa pula Siva Gangga ni? Semua orang pandai sebut. Sekarang ni yang paling bahaya Siva Gangga tau. Siva Gangga tu kenapa? Coronavirus lah. Yalah kenapa pula Siva Gangga? Entah. Orang sabut, aku sabut lah. Dia faham tak? Tapi sabut macam tu lah kan. So saya baru-baru ni saya berceramah. Saya kena ceramah di Kedah dan Perlis. Risaulah saya. Tampik Siva Gangga. Kenapa hal lah pula kan? Macam tu lah, macam-macam. Itu semua adalah satu kejutan-kejutan. Tetapi sebenarnya ada juga benda-benda baik yang sebenarnya Islam dah ajar, kita baru nak buat. Contoh basuh tangan, jaga kebersihan. Memang dulu lagi dah Nabi sebut an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian beriman. Kan kita je yang tak ambil borek kan. Tu dia. Sekarang kejap-kejap hand sanitizer, kejap-kejap cuci tangan. Sekarang baru tahu bila batuk, kalau tak ada handkerchief, tak ada sapu tangan, tak ada tisu, batuk kat mana? Dah koma. Bila tanya dah koreh, tak boleh nak jawab dah. Ada cakap batuk kat tangan, salah, batuk kat siku. Bila kita batuk tu macam tu bersin pun jarak kau main jago, nampak tu? Nampak? Masing-masing jaga jarak. Jadi itulah dia. Hari tu yang paling susah sekali ni adalah BDR, perang Badar paling susah ni. BDR, bekerja dari rumah. Betul ke kerja di rumah? Anak-anak kita betul ke belajar kat rumah? Cabaran dia besar. Pelampung terapung, sadap makan kat rumah.
Kena pula mak-mak dia dah masuk pula grup masak tak jadi. Nah, kan bosan galak tu. Dia rajin pula tu. Masa PKP tu rajin tanya, bang, abang cakap je, ini nak makan apa? Cakap je. Cakap lah, nak makan apa? Tolonglah bagi idea. Wah, nampak? Dia kalau tanya tu bukan percuma hari ni. Anak-anak kita tercabar sebab dia nak belajar, nak menuntut ilmu dengan tahap kekangan-kekangan berlaku. Anak-anak nak belajar kena tengok arahan daripada cikgu dalam grup WhatsApp. Rumah mak tak top up. Rumah internet mungkin teruk line dia. Pun tetapi dia tidak pernah menafikan betapa kita tetap kena mempertahankan hukum iaitu wajib mencari rezeki yang halal. Bila kita duduk kat rumah tak buat kerja, makan gaji macam biasa, kita tanyalah diri kita balik, layak tak kita gunakan duit yang kita cucuk setiap bulan? Macam orang tua-tua dulu, bukan duit banyak nak pun. Kalau setakat wabak lah datang kat dia, kat mak ayah kita dulu-dulu, mana pernah dia mengungut. Dalam kopuk tu ada lah padi tu di tampi-tampi, dia pek lah boreh. Tak ada lah mengungut macam sekarang, tak ada kebantuan untuk kami sekarang. Orang dulu macam mana? Keluar dah, cari dari sungai. Masa tu kau jangan ingat kau handa bona Samsul debat tak Samsul debat. Sampai kat pasar raya beratur. Beratur. Panjang lah tu. Lepas tu dah masuk dalam barang dah habis. Tu satu hal kat tu. Kan? Iya. Jangan ingat masa tu kita ada kedudukan maka kita boleh tinggalkan, berhenti, bagi nanti 24 jam, berhenti daripada tempat kerja lama. Lulus, besok patutnya penerbangan pertama PKP. Tu nak cakap apa? Tak pernah-pernah kan? Akhirnya meniaga online ramai. Dia ada 3 golongan pada musim PKP ni. Golongan pertama, golongan yang ada kategori yang kedua, makan gaji ni dia memang kerja sungguh-sungguh, jadi dia terasa susah kau joget rumah. Cepatlah. Kalau budak-budak tu rajin belajar, dia akan terasa susah bila belajar, cikgu tak ada. Belajar online tak sama. Mana sama? Cuba belajar ngaji online, je tengok. Ustaz tu baca. Dah korek. Line tak ada. Daripada institusi keuangan nak bantu kita supaya boleh lengah-lengahan sikit bayar tanpa interest, mudah-mudahan. Begitu juga pada ketika itu barulah kita tahu yang betapa pentingnya kesihatan. Kita risau bawa anak-anak keluar pergi ke sana kemari kan. Risau anak susah. Kita tengok masa tu pentingnya kesihatan. Bila seorang tu dijangkit, dia punya jangka hayat antara 3 ke 14 hari je. Kalau dia boleh survive 14 hari, ada harapan. Kalau tidak, ji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diringkaskan ji'un. Ya. Sangka-sangka kita kan keadaan negara kita down. Australia setiap hari 200 kes baru. Di Indonesia semalam berapa ribu, 5,000 lebih kes baru semalam. Bayangkan. Di negara Arab pun macam tu, ada 3,000 kes baru. Oh Allah Akbar. Sana nak cakap. Itu sebab kita ni kena, alhamdulillah setakat ni nampak orang Malaysia paling disiplin sekali. Saya pergi tengok macam mana berapa ramai yang gagal dalam melawan penyakit-penyakit yang berbahaya ni. Gagal sebab apa? Kenapa dia gagal mengatasi penyakit coronavirus yang menyakiti diri dia? Sebab dalam badan dia dah sedia ada penyakit. Kebanyakan yang meninggal dunia ni, kebanyakannya dalam badan dia dah ada sakit, jadi antibody badan dah tak kuat. Dia boleh keluar menerusi 2 cara toksin ni dalam badan kita. Pertama uban, kedua jerawat. Pilih nak yang mana. Kalau exercise dia akan keluar kat poluh. Exercise lah. Saya ni gamar menasihatkan orang exercise walaupun dia sendiri tak exercise. Tak sampai. Tapi jaga makan. Jaga makan, kontrol. Hukama sebut keselamatan. Tu dah. Saya baik faham. Jadi yang pertamanya tu saya cakap tadi, keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Jadi jangan makan banyak-banyak, kontrol makan. Cuba tengok borek kita paling ideal berapa, cek balik.
Macam saya, ketinggian saya 183 cm. Jadi kalau 183 baret yang 2 minggu okey, baret badan kita turun copek tau. Tapi kalau lepas 2 minggu, lepas tu kita geram, kita makan nasi balik, maka badan kita akan cepat lagi naik daripada sebelumnya. Saya last makan nasi pukul 5 petang tadi. Tu last. Jadi nak tunggu 2 minggu tu payahlah nampak. Tapi saya menasihatkan orang ni, saya bagi polo-polo sikit sampai pukul 2 petang. Pukul 2 sampai pukul 6 barulah makan ayam dan ikan yang dibakar sahaja. Bakar tau. Malam lepas pukul 6 tak ada makan dah. Kalau nak makan lapar sangat, makan buah. Tu saya cakap dengan mak saya, macam tu diet saya. Mak saya cakap, kau berhentilah jadi orang. Mak saya cakap macam tu. Payah mana. Berjaya melahirkan di Malaysia jutaan imam tak ada tauliah. Betul tak? Tiba-tiba tahun ni semua bapak-bapak malam raya tak tidur nak baca teks khutbah raya. Berdiri atas sofa nak bagi tinggi daripada orang. Pegang batang mop pun jadi. Lepas tu dia dah kira dah, bulan ni saja 100,000 lebih. Dia dah kira dah. Sekali PKP semua batal. Menung. Masa itulah baru tahu pencemah-pencemah yang macam saya ni, alhamdulillah. Sebab saya tak demand sangat, alhamdulillah. Iya, siapa yang demand tu takut orang bagi dia. Online pun takut mahal. Saya okey. Sekali demand sampai bila orang tak nak dengar dah. Jangan cakap saya. Tu kan. Jangan baik macam mana. Tu yang bulan apa tu, bulan puasa tu orang nak buat online. Nak suruh ceramah 15 minit boleh, 20 minit pun boleh. Mana-mana nak okey. Itu sekali itu saya dapat pengajaran. Jadi bayangkanlah nak panggil saya tu rupanya gabung 10 sekolah. Gabung 10 sekolah calon-calon UPSR. Tapi bajet kami tak besar tuan. Sah dah. Berapa? 300. Dia sebut 300 tu terangkit koning tu. Contoh ni mengaku tu orang ni sebagai manusia biasa. Tak ada cakap tu orang. Memang mak jauh tu dalam hati lah. Saya kata boleh lah tu. Tapi cubalah tengok kalau ada surau-surau lain yang nak kau. Jadi tak adalah saya datang satu tompek ya. Saya pergi tu dapat pergi 2-3 tempat. Bayar apa lebih kurang kata. Cuma Allah nak tunjuk kat saya waktu kat ceramah tu, barulah ku tahu sekolah calon-calon UPSR tu kan, satu sekolah tu 2 orang budak. Ya betul. Yang sekolah ni pula 3 orang. Mana boleh budak? Dah tak ada. Jadi gabung 10 sekolah tu tak sampai pun 20 orang. Ada satu sekolah tu seorang calon UPSR. Kalau nikmat yang kita pandang kecil besar sebenarnya. Contohnya satu nikmat Allah cabut apa? Lubang hidung tu sumbek semalam. Mengamuk-ngamuk nak tidur. Payah tidur. Yang bini awak ni marah siapa? Saya cakap, marah siapa? Nak marah ke Allah Ta'ala ke? Kalau tak nak. Tak ada lah. Gurau ya. Saya ni yang paling mahalnya kan, ni semua ayahanda dan bonda-bonda yang ada kat keliling saya ni semua jumpa saya. Mana sibuk nak ambil gambar, dia sibuk doa. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki. Alah macam tu. Doa tu yang mahal. Budak-budak muda ni lekor ambil gambar. Dapat gambar berambui lah. Maghrib dengan Isyak. Habis saya jamak Isyak tu, pakcik kat sebelah saya tu boleh tegur saya. Penjamah belum sampai. Sudah, aku salah masjid ke apa? Aku salah masjid ke apa? Saya pun tanya, siapa penjamah ni? Samsul Debat. Sudah, dia tak kenal pula. Dia macam ni kan, duduk saya tengok pakcik tu dah tak ada. Lagi pakcik tu. Malu dia kan. Dia tak perasan Samsul Debat. Tapi saya tak kecil hati pun. Tak kecil hati. Sebab apalah yang ada pada nama. Kan? Pangkat sampai masuk. Kita tengok semua yang Allah bagi ni sementara. Nak belagak-belagak je tengok tu. Tiba-tiba PKP semua tak dapat. Yo.
Itu sebabnya kalau kita tengok kan, Allah, banyak betul lah mengajar kita sebenarnya. Orang yang menego tu kesian. Dah lah PKP. Semalam ribut pula terabang kedai orang tu. Ujian. Tu sebabnya jangan kita kira mana. Tu cabaran lah, cabaran. Ya. Berapa ramai orang yang dah bayar deposit nak pergi umrah bulan 10 seboleh dua boleh. Memang tak ada rasa. Tahun depan lah. Tu pun kau ada. Ujian. Tak pernah-pernah kan. Walaupun kota kita tinggi tapi boleh pergi haji tahun ni 1,000 orang yang sah mendampingi anak-anak. Tahu masalah mereka. Faham keinginan mereka. Sesungguhnya anak-anak yang baik ni bukan hanya yang mendengar kata kita, tapi anak-anak baik yang boleh berkongsi sesuatu dengan kita. Walaupun perkara itu sensitif mana sekalipun dia akan kongsi dengan kita. Itu sebab ulama' terdahulu ajar kita kalau dia nak bagi, jangan risau kedai RM2 banyak. Kan? Tu kategori pertama. Maknanya kata apa, umur 7 tahun pertama layan seperti raja. Apa dia nak bagi? Dia nak mainan, beli. Tapi masuk je 8 tahun. 8 tahun. Yang 7 tahun yang kedua, masa tu layanlah anak seperti hamba. Hari ni yang paling membimbangkan kita akhlak budak-budak muda lah. Anak-anak muda ini bukan tak cerdik, pandai, tapi adab tak ada. Budak sekarang, apa dia tahu, ada yang tu lalu depan orang tua menunduk pun tak reti. Kan, selamba sampai siap terlanggar kaki orang tua. Dulu tu sebab layan anak seperti sahabat ni, makna bincang dia elok, nasihatkan dia. Sebab anak kita makin lama makin membesar, bukan semua benda dia boleh terima apa yang kita cakap. Tu sebab kena cakap baik-baik. Kena cakap baik-baik. Begitu juga Nabi ajar nak didik anak kita ni, nak bagi cemerlang macam mana, nak bagi dia berjaya macam mana. Ta'dibu auladukum bisalasati asya'. Didiklah anak-anak kamu tu dengan 3 perkara. Yang pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suruh sayang Nabi anak kita, selesai. Anak kita malas, suruh dia sayang Nabi. Anak kita ni kan suruh apa, baca capangan, suruh sayang Nabi. Sebab siapa yang ikut Nabi, insya-Allah ada harapan okey. Sebab kan ada sebut dalam Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Ikutan terbaik, tapi yang tak baik juga nak ikut. Kenapa? Yang penumbuk terbalik tu gak nak diikut tumbuk kan? Tu kan? Penumbuk terbalik. Ya. Yang BTS yang penyanyi kat Korea tu nak ikut rambut perang apa semua, rantai lah, apa nak ikut. Menyayangi ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiga, biqiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Yang pertama tu tadi, sayangkan Nabi. Cara sayang Nabi, faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Macam penyanyi tu, oh Fatimah kan, suka ke Fatimah. Suzan, suka dekat Suzana tu. Kau ada lah buat lagu tu tak laku kan? Jadi kalau kita tengok tadi, yang pertama tu tadi, sayang Nabi tu kita buat. Sebab itu adalah insurans akhirat. Ni nak beritahu, digambarkan ketika ni, saya ringkaskan lah, ikutkan cerita tajuk hari kiamat tu panjang, tapi saya ringkaskan Nabi sikit je. Kita buat lah betul-betul kepala sini kat kepala pipe dah, kau boleh buat lah sudah lupa tu. Adalah kacau ya. Tapi memang ya. Kan? Faman ahabba syai'an aksara bizikri. Bangsa siapa suka sesuatu selalu menyebut-nyebut. Sebut nama Nabi selalu dengan cara selawat. Selawat banyak-banyak. Kan? Kita sayang kedemut nama. Sebut nama Nabi tak nak sebut. Sebutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah. Sekotul pun tak ada, apa bondo bapak pemalih kan, selawat payah warna kan. Tu tanda-tanda sayang Nabi. Nabi nak selamatkan kita. Telanjang bulat tahu, ikut amalan masing-masing. Masa tu telanjang tanpa sibuk nengok orang lain punya. Tak ada, wih Samsul debat, tak ada.
Tak ada dah. Masing-masing masa tu tengah risau nak melopehkan diri sendiri. Tu sebab jadi bantu aku Rasulullah. Kau siapa? Kau siapa? Parah tuan. Kalau Nabi tak kenal kita, rugilah hidup di dunia ni. Assalamualaikum, bantu aku ya Rasulullah. Ummati, umatku, umatku. Bertuah macam tu kan. Betul. Ke dalam rumah tidur pun pakai mask. Jangan mengigau di tolan ni mask tu sudah. Ya. Nampak tak? Kita semarak kan. Macam kita tengok keadaan yang sekarang ni. Kita dah tak tahu dah keadaan virus ni macam mana. Tapi kita jagalah diri kita. Tu yang sakit jiwa tu. Wah, flash lah. Tekanlah flash tu. Kadang koncing macam tu biar berbuih kawan tu. Tu yang kat masjid dekat Pasir Besar kat Negeri Sembilan tu. Mana ada letak sila jaga kebersihan tandas ni. Dia tak faham. Letak pantun. Dia pintu masuk toilet tu letak pantun. Dia boleh sampai situ. Pengotor tu kan. Mana ada usaha mengalihkannya. Daripada satu tempat ke tempat yang lain. La ilaha illallah. Parah tu. Malu tau. Kalau orang Islam sebagai Islam malu ke tau. Apa tahu dah perangai. Kan? Kita lah bangsa bersih kan. Tu sebab masa saya pergi Balkan gitu. Kan pergi toilet. Awak dah besok pakai air. Bila pergi kat bilik air pula marah orang putih tu kat orang Malaysia ni sebab kita dah biasa basah kan. Dia tak boleh. Pantang amek dia. Hei. Kita dah biasa hargailah nikmat duduk Malaysia. Ya. Ada satu pula yang kat Korea tu, dia tak ada kepala pipe, tapi ada butang. Itulah kau dah biasa-biasa kan. Tu butang wash tu. Ada satu butang tu, butang massage tu saya tak tahan. Apa maksud massage? Urut kan? Nak urut apa? Gilo betul. Saya takut kan saya tekan keluar tangan. Ni pahal takut baik-baik tak payah. Tadi dia tembak. Okey. Ya, buat kat kuliah orang akan tengok kan respect tu. Sini semain Jumaat kau nak daftar online tak? Kau walk in ni. Sini. Pakai kupon dia lah. Itulah. Kat Negeri Sembilan dia pakai online. Siapa pakai Nokia tak dapat dah. Dapat pergi dah. Ya. Yang seorang tu pula dah tekan tahniah lulus. Dia ambil gambar masuk dalam Facebook. Alhamdulillah dapat pergi sembahyang Jumaat minggu ni. Sampai masuk tak datang. Hampir betul. Ambil gambar beliau tapi tak pergi. Perangai orang lain nak pergi tak boleh pergi sebab ada satu masjid tu 100 lebih yang lulus tak datang. Sedangkan orang lain sibuk nak pergi tak dapat pergi. Ada orang tu jadi nak tunjuk ke internet ya, ke Facebook biar orang tahu dia tu dah lulus sembahyang Jumaat. Iya. Tahun ni nak korban pun kan cover semua dah. Setahun punya ceramah cover ni. Saya usik pisau hijrah sikit tu sebab adik-adik kena tengok mana-mana anak-anak kita yang belajar tengok pisau hijrah Nabi. Bukan senang. Nabi nak keluar tu, Nabi dapat perintah Allah tu sebabnya tak betul kalau ada hamba Allah yang menyebut Nabi itu pelarian. Tak betul. Siapa kata Nabi lari? Nabi diperintahkan oleh Allah berhijrah. Ayat dia hijrah, pindah, pergi tempat lain. Tapi dalam perjalanan Nabi itu tidak semudah itu sebab ada orang nak bunuh Nabi. Maka adalah muslihat-muslihat yang digunakan. Nabi keluar daripada rumah, adakah Nabi ikut jalan belakang? Tak, Nabi ikut depan. Masa tu dengan izin Allah. Min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum hum la yubsirun. Kan kita baca ayat tu dalam surah Yasin kan. Diambil kan, dibinakan tembok-tembok di hadapan, dibina tembok-tembok di belakang dan dia tak dapat melihat. Tapi dia tengok dah. Nabi si ambil pasir letak kat kepala tu tak terasa dah.
Tu sebab ada ustaz tu cakap, baca ayat ni kalau nak elak speed trap. Polis tu dah. Jadi dia yang nampak kita tak nampak dia. Tu yang kono tu. Kan? Jadi sebenarnya Nabi nak keluar tu, Nabi tak lari pun. Malahan ada seorang orang kafir Quraisy ni nampak. Wih, kau tak nampak tu Muhammad lalu tadi depan kau, insya-Allah tak pasir atas kepala kau. Apa kau biarkan? Mana ada? Hiyau. Ini terjemahan tau. Maksud bila lah nak dia burak di 9 mak orang kafir ni kan? Maka bangunlah yang seorang tu pergi tinyau. Ada dalam tu, tidur. Itu Saidina Ali dia tak tahu. Dan Nabi ringkas cerita, Nabi ikut jalan bukan jalan yang biasa dilalui oleh manusia biasa. Jalan yang Nabi ikut tu bukan jalan yang manusia ikut. Manalah Nabi ikut jalan tu. Masalahnya bukan itu. Itu okey tu. Nabi jalan Nabi ikut tu teruk dulu, mana ada kereta? Mana ada kapal terbang? Tak ada. Sebab tak? Itulah dia pengorbanan. Itu sebab macam kita sekarang. Bukan memang kita susah. Tapi Nabi dulu lagi susah. Susahlah kawalan pergerakan ni. Mana susah? Buatlah yang ponting-ponting saja. Ketua keluarga saja keluar. Jangan saja keluar beramai-ramai. Nanti kita mendedahkan ahli keluarga kita pada penyakit. Jangan. Macam tu ke anak-anak kita? Pesan dengan dia, kek ke sekolah, jaga kebersihan. Jangan kau bergurau dengan kawan kau, berguling-guling pun jangan. Jaga elok-elok. Ini penting. Kan? Anak-anak kita suruh dia tuntut ilmu. Kan? Jangan kita biarkan anak kita leka dengan gadget. Jangan. Ada masanya, termasuk bapak dengan mak budak tu pun sama. Jangan leka dek telefonnya. Rumah tangga pun boleh terganggu sebab dek telefon. Pandang suami dapat pahala, pandang handphone jarang dapat pahala, melainkan kita tengok Quran dalam tu. Tu pun kurang berbanding tengok Quran yang betul-betul. Ompek muka yang tengok dapat pahala. Pertama tengok muka mak ayah pahala. Kedua tengok muka suami pahala, suami tengok muka isteri pahala, dengan syarat suami dan isteri sendiri. Faham? Macam tu. Yang ketiga, tengok Quran dapat pahala. Tengok dapat pahala, apatah lagi kalau kita baca. Tengok, baca dan faham lagi besar pahala. Itu sebab dekat masjid ni pun ada buat kuliah bahasa Arab kan? Ada tak? Ada tak sini buat kelas bahasa Arab? Ada agak lah kan? Belajar. Haujana tauruna falabbatin faurutin falaparin. Pemaksud Haujana tauruna falabbatin faurutin falaparin. Apa maksudnya? Itulah, lain kali belajar. Tu bukan bahasa Arab. Quran bukan, hadis pun bukan. Tapi jawi bubuh bari. Haujana hawau jimnun hujan. Haujana tauruna tawau rawau nun turun. Tawau rawau nun turun. Falabbatin, hujan turun dengan lebat, faurutin paut, falaparin lapar. Itu dia punya mengangguk, handal lah, ni tipu. Tu sebab kena belajar, tu sebab suruh anak-anak kita belajar. Tidak kena tipu. Sehandal-handal orang boleh kena tipu. Ketua kampung pun kena tipu. Dia orang yang nak boleh bawa dia pergi murah-murah, kena tipu. Sudah tawaf kek Senai, kek airport Senai tawaf kena tipu. Tu dah. Kita kena kaji dah sekarang. Kena kaji tengok. Tapi lah buat masa ni kesian lah. Airline pun memang semua kapal, syarikat-syarikat penerbangan pun terkesan. Begitu juga kita tengok pekerja-pekerja pun ramai yang terkesan. Kan? Dalam bidang-bidang ni pelancongan pun terkesan. Syarikat travel pun terkesan. Restoran-restoran terkesan. Tapi kita satu aja nak pesan kek semua. Masa inilah ujian yang sebenar untuk melihat. Manusia selalu sebut yang dia itu hamba Allah, tapi dia goma buat benda yang Allah tak suka. Macam mana? Kedua, dia selalu sebut rezeki datang daripada Allah,
Tapi bila susah yang mula mengelupur nak cari manusia mana nak minta tolong. Dan manusia selalu sebut dia akan mati, tapi perangai macam tak nak mati. Mengumpet orang ke main laju, tak berguna weh. Dengannya tu, woi, kau tahu tak? Tu berbisik tu bahaya tu, tahap rasa. Dengar-dengarnya. Dengar apa? Dengar haji apa tu lah. Haji mana? Haji tu yang umur 70 tahun. Kenapa? Kahwin. Ya orang ni jawab, biarlah dia kahwin. Kan dia memang dah tinggal seorang, eloklah dia kahwin tu. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini dia umur 25. Langsung bisik balik. Ya kau. Cuba sangka baik, cakap alhamdulillah dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Kan elok? Ni tak. Malam pertama mampu. La ilaha illallah. Tak baik. Doakanlah yang baik-baik. Dengar dia dapat naik pangkat, tak apa dijilat bos tu. La ilaha illallah. Kereta besar weh. Alah, tak mana dicuri La ilaha illallah. Tu sebab Samsul debat naik Azia, okey. Tak ada apa. Naik berdua okey lah kan. Naik 8 orang yo. Gile-gile ambil oksigen kat cingkap tu. Kau pula long. Dia parah itu kan. Ya. Tu ya, hidup kita ni tak payah nak mewah lagi nah. Ingat satu perkara yang paling besar sekali kesan pada semua orang itu sebab tak ada simpanan. Tak menyimpan. Jadi kan konolah menyimpan, beringat sebelum kono. Ni dah boleh kojo elok. Ya, jangan kita salah guna. Jadi kepada adik-adik yang belajar ni, anak-anak kita ni yang belajar, Allah dan malaikat akan mendoakan kesejahteraan untuk anak kita. Bukan anak saja, kita pun samalah, ya. Yang kedua, suruhlah anak-anak kita hidupkan istighfar setiap hari. Nabi ajar barang siapa yang mengamalkan istighfar setiap hari, pertama akan dijauhkan daripada bala dan musibah. Kedua akan dilapangkan daripada. Tu dah ada yang upload tadi masuk dalam Facebook. Nek mau yang bongih kawan tu, aku tak tahu. Sebab kita memang saja tak nak war-warkan. Takut ramai. Saya difahamkan kat luar tu pun puas dah. Pegawai rela tu menahan ramai lagi yang tak boleh masuk. Saya luar tadi saya kira tak kurang 5,000 orang tadi. Saya kata tak apa, sabarkan mereka. Saya kata macam tu lah. Tingginya. Tu pun dosa tu. Mengumpet. Salah pula ada yang tinggi. Dan seorang dalam TV nampak gemuk kan. Oh hajar betul. Yang tu pun saya maafkan. Tak salah. Minta ampun Allah. Astaghfirullahalazim. Kan? Begitu juga seterusnya apa? Masukkan hati Quran dalam baca setiap hari sehari sekali. Jangan tunggu kami malam Jumaat baru baca. Buat malam tu ada hal langsung tak baca minggu tu. Dia ada ayat dia kan, ada rahsia ayat ya surah Yasin tu. Dekat ayat salamun qaulam mir rabbir rahim tu ulang 3 kali, 7 kali, 11 kali atau 21 kali. Sambil-sambil baca tu niatkan dalam hati apa benda nak. Itu nantilah kemudianlah saya bagi. Orang perempuan tapi kalau kita baca ayat ni, kita pandang mata bini kita, baca ayat tu, InsyaAllah elok dia takut dengan kita. Tapi kalau kita baca, lepas tu bini kata, "Po tak tengok." Tak jadi dia. Dia bukan takut bini dia, bini menakutkan. Tapi bila di hujung surah Yasin tu, iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun tu, ayat tu dekat hu tu merujuk pada apa yang kita niatkan tadi. Dan yang terakhir sekali, jangan lupa satu lagi, perbanyakkan haukil, iaitu itulah dia la haula wala quwwata amalan untuk kita mendidik anak-anak keluarga kita nak bahagia. 4 perkara ni jangan lupa.
kan? Dalam rumah kena selalu baca. Yakin sahabat dulu istighfar 60 kali, paling kurang lah busuk-busuk pun 70,000 kali sehari. Kita imam baru baca 10 kali dah bangil. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Ingat 3 kali, astagfirullah dah 4 kali dah. Wah, panjang pula deh malam ni. Wah, istighfar ni mustahak. Nak cuci dosa-dosa kita mudah-mudahan. Kan? Jangan benda tetapi itulah dia benda yang pemberi amal kita, walaupun sedikit tapi kita buat secara berterusan. Nabi paling suka umatnya buat sesuatu walaupun sedikit tetapi dibuat berterusan, daripada buat banyak lepas itu langsung berhenti tak buat lagi dah. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa cukup dah sekat tu. Saya faham ada yang dah melentok dah tu sian sekolah tak boleh lama nak makna memang kena panggil lagi, insya-Allah. Ya. Jadi dia memang yang tadi malam ni macam-macam tiket ada, tengok tak. Yang bawah kemah lain negara. Yang paling mahal sekali yang open air depan saya. Ini mahal ni. Yang paling liar sekali balik tirai bosi tu, tengok Allah. Jangan lupa ya ampek tu. Itulah hadiah saya untuk yang datang malam ni, insya-Allah. Dan nanti di lain masa besok kita sambunglah tajuk-tajuk lain. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa 22 hari bulan ni kami akan turun. Saya dengan sahabat kembar saya akan turun ke Johor lagi 22 hari bulan, iaitu Samsul Debat dan Samsul Rau-Rau, InsyaAllah. Tapi ada lagi InsyaAllah. Jadi tunggu dekat sempadan Johor. Maka siapa nak escort lah. Tak adalah Manado saja ya, tapi insyaAllah nanti kita akan maklumkan sikit masa lagi setelah confirmation tempat tu dibuat. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid atas program motivasi santai malam ni. Kan, saya ucap terima kasih banyak. Seronok sangat tengok. Mana 25 lah. Ini yang dongar dekat dalam kamera tu comel dia. Macam mana nak jawab ni? 25,000 ke apa kan? Agak-agak lah kan. Tapi macam ni lah yang kita nak semangat. Sebab datang majlis ilmu ni ibarat kita datang ke taman-taman syurga. Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jadi jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Kejap ni balik hari lah tu kan. Jadi itu saja tuan-tuan dan sekalian. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Sesungguhnya sebelum saya terlupa, tu kat belakang tu ada sahabat-sahabat saya. Dia berniaga yang